Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Dia bukan objek, dia anak saya. Fazura terkilan lihat layanan terhadap Fatimah di majlis perkawinan bekas suami. Sebelum nak tonton lebih lanjut, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ni. Baru pertama kali nonton rakaman tersebut, Fazura akui hati luluh sebagai seorang ibu. Apa yang berlaku pada anak kecil tu di majlis perkawinan bekas suami benar-benar mengejutkan dan menimbulkan tanda tanya. Siapa pandai baca gerak bibir, biar je dia dekat situ. Dia bukan objek. Netizen mula bersuara simpati melimpah buat Fatimah yang kelihatan terpinggah-pinggah tanpa perhatian di pelamin. Pelakon Fazura tak dapat menyembunyikan rasa terkilan selepas menonton video tular yang memaparkan anaknya Nur Fatimah Aisyah didakwa menerima layanan kurang mesra ketika majlis perkahwinan bekas suaminya pada Oktober tahun lalu. Fazura memberitahu ia merupakan kali pertama dia melihat rakaman tersebut dan apa yang disaksikan benar-benar mengejutkan serta menyentuh perasaannya sebagai seorang ibu, serta tak selayaknya anak kecil diperlakukan sedemikian. Siapa di sini pandai baca gerak bibir? Yang kiri sekali tu cakap apa? Biar je dia dekat situ. Dia, Fatimah, bukan objek, dia anak saya. Saya minta maaf tapi ini kali pertama saya menonton video ni bagaimana apa yang dilakukan terhadap anak saya. Fazura berkongsi reaksi tersebut menerusi ruang komen pada satu hantaran yang dimuat naik oleh seseorang pengguna di aplikasi Thread. Dalam hantaran tu, individu berkenaan turut meluahkan rasa simpati terhadap Fatimah serta berharap kejadian tersebut tak terulang lagi. Menerusi video yang tular, Fatimah dilihat duduk di belakang bapanya, pelakon Fatah Amin, bersama isterinya Amira Othman. Dalam rakaman tersebut, turut kelihatan seorang lelaki dipercayai pembantu peribadi aktor berkenaan. Fatimah yang duduk di atas pelamin kelihatan terpinggah-pinggah tanpa diberi perhatian. Bagaimanapun, hasil tinjauan mendapati hantaran asal telah dipadam, namun tangkap layar rakaman tersebut dikongsi semula oleh pengguna lain di media sosial. Untuk rekod, Fazura pernah mendirikan rumah tangga dengan Fatah pada 27 November 2017 dan bercerai pada 7 Oktober 2024. Fatah kemudiannya bernikah dengan Amira pada 14 September tahun 2025. Anak bukan aksesori dalam konflik dewasa. Dalam perpisahan atau hubungan baru, anak muda terperangkap sebagai figuran. Hakikatnya, mereka manusia kecil yang sedang membina rasa selamat dalam dunia yang sudah berubah. Salah. Anak bukan aksesori dalam konflik dewasa. Dalam perpisahan atau hubungan baru, anak muda terperangkap sebagai figuran. Hakikatnya, mereka manusia kecil yang sedang membina rasa selamat dalam dunia yang sudah berubah. Sekali mereka rasa terabai, kesannya boleh panjang, bukan sekadar momen tu sahaja. Luka emosi anak sering senyap, tapi mendalam. Anak kecil mungkin tak menangis atau memberontak, tapi perasaan tak dipedulikan, boleh tenteram diam-diam. Ini yang bahaya, kerana ia membentuk cara mereka melihat kasih sayang di masa depan. Cara orang dewasa bertindak cermin kematangan sebenar. Bukan apa yang diucap di media, tapi bagaimana seseorang melayan anak, terutama dalam situasi sensitif. Itulah ukuran empati sebenar. Momen kecil sering menunjukkan karakter sebenar seseorang. Menormalisasi sikap dingin tu berbahaya. Kadang orang anggap, alah benda kecil je, tapi bila sikap tak dipeduli dianggap biasa, ia perlahan-lahan jadi budaya. Dari situ, simpati makin hilang tanpa sedar. Trauma tak selalu datang dari kekerasan. Kita selalu berfikir trauma tu dari benda kebesar, marah, pukul, jerit, tapi sebenarnya diabaikan di saat penting pun boleh jadi trauma halus yang melekat lama. Ibu bapa tetap terikat walau sudah berpisah. Perceraian memutuskan hubungan suami isteri tapi tak memutuskan tanggungjawab sebagai ibu bapa. Anak tetap perlukan rasa aku masih penting untuk kedua-duanya.
Perspektif seorang ibu itu berbeza. Reaksi Fazura mungkin dilihat emosional, tapi itu datang dari naluri perlindungan bila menyentuh anak. Logik sering kalah dengan rasa tanggungjawab dan kasih. Dunia luar mungkin menilai, tapi anak yang menanggung. Netizen boleh komen spekulasi, bahkan lupa, tapi anak itulah yang hidup dengan emosi tersebut. Itu sebab setiap tindakan orang dewasa perlu berhati-hati. Intinya, isu ni bukan sekadar siapa betul, siapa salah. Ini tentang bagaimana kita sebagai manusia memperlakukannya yang paling lemah dalam situasi yang paling sensitif. Kadang ujian besar bukan pada hubungan cinta, tetapi pada bagaimana kita menjaga hati anak yang tak punya pilihan. Anak adalah amanah, bukan situasi. Apapun keadaan, majlis hubungan baru atau konflik lama, anak tetap amanah yang perlu dijaga perasaannya. Mereka tak sepatutnya menyesuaikan diri dengan kelalaian orang dewasa. Kepekaan tu lebih penting daripada formaliti. Majlis boleh nampak sempurna di mata orang, tapi kalau ada hati yang terpinggir, itu tanda ada yang tak kena. Nilai simpati jauh lebih besar daripada sekadar menjaga imej. Setiap keadaan kecil memberi kesan besar. Duduk bersendirian, tak disapa atau tak dipedulikan mungkin nampak remeh, tapi bagi anak itu boleh jadi memori yang membentuk rasa dirinya. Ujian sebenar selepas perpisahan, bukan saat bercerai yang paling sukar, tapi bagaimana ibu bapa mengurus emosi dan tanggungjawab selepas tu, terutama melibatkan anak. Jangan biarkan ego orang dewasa melukai yang tak bersalah. Kadang tanpa sedar, ego, kekok atau hubungan baru membuatkan anak jadi mangsa keadaan. Hikmahnya, kita diingatkan untuk letak ego di bawah, anak di atas. Kasih sayang perlu ditunjukkan, bukan sekedar dirasa. Anak tak boleh membaca niat, mereka hanya faham melalui tindakan. Perhatian kecil, pelukan atau sekadar hadir di sisi sangat bermakna. Setiap ujian membuka ruang muhasabah. Perkara yang tular ni jadi cermin untuk semua. Ibu bapa, keluarga, malah masyarakat untuk lebih peka dan tak mengabaikan emosi anak. Hikmah terbesar adalah peringatan. Dalam apa jua keadaan, jangan pernah biarkan anak merasa tak penting, kerana disitulah luka paling dalam bermula. Dah tonton sampai habis kan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ni.